Tan Sri Betul, terima kasih kerana memberikan izin untuk saya turut berbahas tentang satu akta untuk meminda Perlembagaan Persekutuan. Dengan saya bermula dengan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Bera dan juga Yang Berhormat Santubong. Sebagai anggota Steering Committee, saya mengakui bahawa betapa sukarnya kita melalui detik-detik yang mendebarkan sehinggalah rang undang-undang ini ataupun bil ini dibentangkan dalam Parlimen. Satu kejayaan memorandum persefahaman di antara Pakatan Harapan dan Kerajaan bukan sekadar melihat kepada stability pada hari ini, tetapi dia jauh merangkumi, melampaui pada masa akan datang untuk kebaikan demokrasi dalam negara kita. Saya rasa kita telah menunjukkan sedikit keberanian apabila kita berdepan dengan pelbagai hujah, terutama bila kita menyebut tentang artikel 10, tentang artikel 48/6, yang kita faham kalau kita ingin berdebat sekarang, we can debate it until the cows come home, dengan izin. Tetapi kita telah menunjukkan keberanian untuk kita membawa isu ini. Kerana kita tidak boleh lagi melihat tingkah laku perangai orang politik yang membosankan sehingga berlakunya jenayah demokrasi. Mandat yang diberikan boleh dijual beli dan kemudian meruntuhkan kerajaan yang dipimpin oleh rakyat daripada rakyat. Ini yang mesti kita hapuskan dan kita mesti meletakkan a complete full stop on this, dengan izin. Apabila kita berbincang tentang kesempurnaan sesuatu undang-undang itu, Tan Sri dan Petua, Tan Sri juga seorang pengamal undang-undang, ia tidak mungkin dapat mencapai kesempurnaan pada hari pertama. Abraham Lincoln, apabila beliau membawa apa yang dikatakan Emancipation Proclamation pada 1 Januari 1863, yang akhirnya menjadi undang-undang untuk menghapuskan perhambaan di Amerika Syarikat. Kejayaannya hanya selepas 3 tahun selepas beliau dibunuh oleh John Booth, barulah undang-undang itu mencapai hasratnya dan menghapuskan sistem perhambaan di Amerika Syarikat. Demikian juga apa yang kita bincang dan bahas pada hari ini. Undang-undang anti lompat parti ini kemungkinan akan melalui beberapa fasa lagi. Tetapi kita dah buktikan kepada rakyat bahawa kami ada di Parlimen pada hari ini bertanggungjawab untuk membawa akta ini untuk kebaikan masa depan. Dan inilah yang telah kita buktikan. Kita tidak bermain-main, kita tidak menipu rakyat, dan kita tidak sekali-kali menggunakan MOU itu untuk mencapai habuan peribadi, tapi kemuncak daripada persamaan MOU itu adalah wujudnya akta lompat parti. Dan kita buktikan kepada rakyat bahawa adalah lebih baik kita masuk pilihan raya pada masa akan datang dengan adanya akta ini, ataupun kita masuk pilihan raya akan datang dengan tidak ada akta ini. Mana lebih baik? Maka dengan itu, Tan Sri Yang Bertua, tentang definisi kita boleh berbincang. Yang dikatakan tadi kami daripada PAS dulu melompat parti. Kita tidak melompat parti hingga tumbangnya kerajaan. Itu ada perbezaan yang jelas. Kita tidak macam Yang Berhormat Paguh yang mengatakan bahawa dia melompat parti, dia dipecat oleh kerana dia melawan Wan MDB pada waktu itu, tapi pada nafas yang sama bersetuju dengan langkah syaratan. Ini tidak boleh kita terima, Tan Sri dan Pertua. Oleh itu saya mengambil kesempatan ini untuk kita mengabadikan suatu momen ataupun detik bersejarah ini, supaya kita tampil ke hadapan, kita berani untuk membuat suatu perubahan, kita menempuh berbagai liku perjuangan. Yang penting adalah MOU ini bagi saya
berjaya insya-Allah mewujudkan Akta Empat Parti untuk kebaikan parlimen dan demokrasi di Malaysia pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.